Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama mentadabbur surah Al-Mulk daripada siri kedua, dan kini kita sambung siri yang ketiga. Dan insya-Allah kita sama-sama mengambil ibrah dan iktibar daripada tadabbur Quran ini, insya-Allah. Secara sepintas lalu, surah ini surah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, bahkan salafus soleh dan para ulama. Surah Al-Mulk ini merupakan surah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat serta salafus soleh dan para ulama untuk dibacakan setiap malam, yang beriringan dengan surah As-Sajdah. Kerana dalam kitab tafsir yang banyak, antara contohnya tafsir Al-Baghawi dalam tafsir Hazin, dan menceritakan supaya jangan tidur pada saban malam melainkan sesudah membaca surah Al-Mulk. Selain itu, surah Al-Mulk juga dibagi mempunyai nama lain. Ada dipanggil sebagai surah Tabarak atau surah Al-Munjil. Selain surah Al-Mulk, ia juga dipanggil sebagai surah Tabarak dan juga Al-Munjil. Baik, dalam siri ini kita akan sambung daripada ayat 11 hingga 15, insya-Allah. Semoga semua muslimat bersedia dan mengambil sedikit ilmu yang akan dikongsikan ini sebagai peringatan untuk diri kita, terutamanya saya sendiri. Ini merupakan sentiasa memberi peringatan kepada kita, iaitu ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Apatah lagi kita mentadabbur maknanya, insya-Allah. Baik, ayat 11, saya menyambung daripada siri sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Maksudnya, maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah daripada rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 11 adalah sambungan rintitan daripada ayat 10 sebelum ini. Ia menyebut tentang penyesalan dan pengakuan ahli neraka. Tafsiran daripada ayat ini yang dapat kita ambil berkait dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, orang kafir mula menyesali dosa-dosa mereka dengan mengakui bahawa mereka telah mendustakan dan menolak seruan dakwah yang sampai kepada mereka. Rentetan itu, ayat ini menggambarkan penyesalan mereka semakin besar. Orang kafir menyesali kedegilan diri mereka sendiri, yang dahulu semasa di dunia langsung tidak mahu mendengar risalah yang disampaikan, juga tidak mahu memikirkan nasihat yang disampaikan oleh para penyampai risalah. Namun pengakuan dan penyesalan itu sebenarnya hanyalah sia-sia kerana mereka telah pun menjadi penghuni neraka. Kita melihat daripada tafsir Azhar pula menyebut di sini
bahawa dosa paling besar adalah kufur. Dosa paling besar adalah kufur. Ada beberapa bentuk kekufuran, antaranya yang pertama menafikan adanya Tuhan. Yang kedua, percaya adanya Tuhan tetapi enggan mengakui ketuhanan. Yang pertama tadi menafikan adanya Tuhan. Yang kedua, percaya adanya Tuhan tetapi enggan mengakui ketuhanan. Yang ketiga, tidak mengiktiraf suruhan dan larangan Tuhan. Yang keempat, menolak Rasul yang diutuskan dari risalah yang disampaikan. Ini antara bentuk-bentuk kekufuran yang ditafsirkan daripada ayat ini. Dan seterusnya kita tengok perkataan yang ada dalam ayat ini di akhir ayat yang menyebut suhqan. Apa yang kita nak tahu mengenai perkataan suhqan? Suhqan yang dimaksudkan ialah injakan. Perkataan suhqan di sini bermaksud injak atau injakan. Penghuni neraka dijelaskan di sini bahawa penghuni neraka bukan sahaja disiksa, malah mereka juga dihina dengan sehina-hinanya. Begitulah azabnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazbillah. Ayat ini menunjukkan betapa jauhnya penghuni neraka daripada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tiada peluang lagi untuk mereka menyelamatkan diri daripada azab api neraka. Baik muslimat yang saya kasih sekalian, daripada ayat ini kita ambil pengajaran bahawa yang pertama, yakinlah bahawa akhirat adalah masa pembalasan. Hanya orang yang beriman dan tidak melakukan dosa syirik sahaja selamat, manakala orang kafir kesudahannya adalah neraka, walaupun mereka berbuat baik semasa di dunia. Maka beriman dan beramallah dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terselamat daripada siksaan neraka di akhirat kelak. Yang kedua, peringatan yang dapat kita ambil, awasilah dosa kufur dan syirik. Awasilah dosa kufur dan syirik. Fahami dan amalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya agar kita tidak terjatuh dalam lubang kufur dan syirik. Pengajaran yang ketiga, sebagai seorang Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan dan mengajak manusia kepada Islam. Sebagai seorang Islam, kita bertanggungjawab. Kenapa kita perlu berdakwah? Ini kerana kita pun menerima Islam hasil daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Oleh itu berdakwahlah secara individu kepada saudara dan rakan sekeliling kita, atau secara berkumpulan dengan menyertai badan atau persatuan dakwah, atau dengan memilih kepimpinan Islam untuk mentadbir negara. Ini merupakan satu inisiatif yang dapat membantu ramai lagi umat manusia ataupun hamba Allah ataupun saudara kita yang lain mengenal Islam, insya-Allah. Seterusnya ayat yang ke-12, Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Ghaib di sini maksudnya tidak terlihat oleh mereka. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah keampunan dan pahala yang besar. Di sini ditafsirkan bahawa ayat ini merupakan ayat isyarat kekuasaan Allah pada ilmunya yang sangat halus pada penciptaannya. Tafsir yang dapat kita tengok di sini bahawa
Yang pertama, setelah menyatakan tentang situasi orang kafir di akhirat sebagai satu bentuk tarhib. Apa maksud tarhib? Tarhib di sini ialah ancaman ataupun peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan orang yang beriman? Allah menarik hati manusia dengan cara targhib, iaitu untuk memberi khabar gembira ataupun berita ataupun gambaran indah tentang situasi orang beriman. Di sini Allah datangkan dua bentuk isyarat. Yang pertama, Allah datangkan dalam bentuk tarhib. Tarhib bagi orang yang bagi orang kafir. Manakala targhib, Allah gambarkan dalam gambaran indah kepada orang yang beriman. Situasi ini diberikan supaya kita dapat bezakan bagaimana Allah menyebut ancaman dan juga berita kabar gembira kepada kita. Yang kedua, bagi orang yang beriman yang meyakini akan perkara-perkara ghaibiyah. Orang beriman yang yakin dengan perkara-perkara ghaibiyah. Ghaibiyah di sini perkara-perkara yang kita tidak nampak, yang terangkum di dalam rukun iman. Akan muncul dalam hati kita ni, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi takutnya kepada perkara yang lain. Disebabkan keyakinan ini, maka kita akan sentiasa berasa dalam pengawasan Allah, ataupun sentiasa diawasi oleh Allah. Berasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap perkara yang kita lakukan, dan pada setiap masa, walaupun tidak nampak Allah sedang mengawasi kita, ataupun pada ketika kita terlindung daripada pandangan orang lain. Ayat ini menjelaskan bahawa bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman yang yakin dengan perkara ghaib, akan muncul dalam hati dia perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah, sama ada dalam keadaan dia dilihat ataupun dia bersendirian, walaupun dia terlindung dari pandangan orang lain. Perasaan takut itu wujud bagi orang yang beriman. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa dia sentiasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, kewaspadaan dan kesedaran inilah yang melayakkan mereka mendapat keampunan dan meroleh ganjaran besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya kita melihat kepada pengajaran ayat daripada ayat yang ke-12. Muslimat yang saya kasihi sekalian, berusahalah untuk kita menambah ilmu pengetahuan, supaya kita mampu menambah keimanan terhadap perkara-perkara ghaib. Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa khasyah ni perasaan takut lah, atau rasa takut adalah refleksi daripada keimanan dan pengetahuan. Refleksi tindak balas daripada sifat keimanan dan pengetahuan. Dengan tahunya kita sesuatu perkara, maka hasil ataupun tindak balas refleksinya dia akan menghasilkan, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan. Bila mana Rasulullah bersabda yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Daripada hadis ini menyebut bahawa carilah ilmu. Barang siapa yang Allah nak kebaikan kepada kita ni, Allah akan bagi kita faham ilmu. Jadi dengan kita berkumpul, dengan kita menggali ilmu-ilmu Allah yang luas ini, maka ini merupakan satu cabang untuk kita terus mengenal Allah, terus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Seterusnya ayat yang ke-13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ayat yang ke-13 merupakan ayat isyarat kekuasaan Allah pada ilmunya yang sangat halus pada penciptaannya juga. Allah berfirman yang bermaksud, dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring. Sama sahaja keadaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ayat yang ke-14, rentetan daripada ini, ayat 13 dan 14 merupakan ayat isyarat yang sama, isyarat kekuasaan Allah pada ilmunya juga, yang berbunyi, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ringkasan tafsir daripada sini, yang pertama kita dapat lihat, setelah Allah menggambarkan siksaan yang tidak terperi azabnya terhadap golongan kafir, serta janji keampunan buat golongan yang beriman, maka pada ayat ini Allah susuli dengan satu penegasan buat manusia tentang keluasan ilmu serta pengetahuannya, bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Dalam ayat yang ke-13, dengan menggunakan kata seruan, Allah mencabar manusia sama ada mereka mengucapkan sesuatu secara terang-terangan atau tersembunyi. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Hatta apa yang tersembunyi dalam hati mereka sekalipun, Allah mengetahui segala-galanya. Menurut Ibn Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan kaum musyrik. Kaum musyrikin yang telah mengutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyembunyikan, mereka sembunyikan hal tersebut sesama mereka, agar tidak diketahui oleh Tuhan Nabi Muhammad. Jadi Allah datangkan ayat ini menyatakan bahawa tidak ada apa yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Seterusnya ayat yang ke-14, Allah menimbulkan persoalan kepada manusia. Tidakkah Allah menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Allah menimbulkan persoalan. Tidakkah Allah menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Ayat ini menerangkan betapa bahawa segala yang ada dan berlaku di bumi ini dalam pengetahuan Allah. Dalam pengetahuan Allah. Ayat ini menerangkan betapa halusnya dan mendalamnya pengetahuan Allah yang mengetahui segala-galanya tentang semua makhluk ciptaannya. Jadi kita ni ada makhluk-makhluk yang dhaif, yang lemah. Kita kena berasa kerdil, rasa kerdilnya kita, ya Allah, kan. Kita diciptakan dengan selemah-lemah kejadian, kan? Dan akhirnya Allah angkat martabat kita dengan Islam. Dia amat teliti, yakni Allah amat teliti dengan segala penciptaannya, daripada sebesar-besar makhluk seperti matahari hingga sekecil zarah. Sudah pasti Allah mengetahui segala-galanya kerana dialah yang mengawal semua urusan makhluknya, sama ada yang zahir maupun yang batin. Kedua-dua sifat Allah yang disebutkan di sini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Surah ini menceritakan tentang manusia yang mengambil pengajaran lalu mendapat kebaikan, dan manusia yang salah memilih jalan lalu mendapat kerugian. Manusia yang memilih jalan yang baik, dia akan dapat kebaikan. Manusia yang mengambil jalan yang salah, dia akan dapat kerugian dan penyesalan.
Allah juga memberitahu kesan-kesan mereka akan hadapi daripada tindakan mereka itu kan. Pengajaran, kita tengok sikit pengajaran daripada ayat ini. Kita sebagai makhluk Allah, hendaklah sentiasa yakin bahawa setiap tindakan kita, sama ada secara sembunyi atau zahir, pastinya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta apa yang terlintas dalam hati kita pun Allah mengetahuinya. Allah Maha mengetahui sama ada kita ikhlas atau tidak melakukan sesuatu amal tersebut. Jika kita benar-benar sedar akan perkara ini, pasti kita tidak akan terlintas pun di hati kita untuk membuat maksiat. Bahkan merancang untuk membuat maksiat pun pasti kita akan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimat yang saya kasih sekalian, moga kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hati kita sentiasa dipandu dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita melihat ayat yang terakhir pada siri ini, iaitu ayat ke-15. Ayat ini menyentuh tentang bukti kekuasaan Allah pada penciptaan muka bumi. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maksudnya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini menceritakan kepada kita bahawa setelah ditegaskan dalam ayat sebelumnya bahawa Allah adalah Tuhan yang maha halus penciptaannya, maha luas pengetahuannya, maka dalam ayat ini sekali lagi Allah membuat penegasan tentang kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bumi untuk umat manusia jelajahinya. Berjalanlah di atas muka bumi ini dengan mudah serta dapat memanfaatkannya dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah seperti pertanian, perniagaan, apalagi pengangkutan dan sebagainya. Ayat ini juga menunjukkan bahawa segala usaha yang telah dilakukan di atas muka bumi ini tidak akan membawa sebarang manfaat jika Allah tidak memudahkannya. Jadi, apa yang kita usahakan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kemudian di pertengahan ayat ini terdapat dorongan kepada manusia untuk mencari rezeki. Bekerjalah bersungguh-sungguh, kerana setelah mereka berusaha bersungguh-sungguh, kita berusaha bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki yang melata di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebenaran kepada kita untuk mengambil serta memakan sebahagian daripada pelbagai rezeki yang telah disediakan di seluruh dunia. Ayat ini sentiasa memberi pesanan kepada kita supaya kita berusaha. Jangan kita sahaja duduk saja untuk meminta. Bahkan kita cari jalan untuk usaha mencari rezeki Allah yang sangat luas ini. Di akhir ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan bahawa setelah manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing, mereka akan dikumpulkan untuk menuju Allah bagi mendapat balasan terhadap amal perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Hanya kepada Allah sajalah tempat mereka kembali. Baik, pengajaran daripada ayat 15 ini yang dapat kita ambil. Yang pertama, muslimat yang saya kasihi sekalian, manfaatkanlah segala kemudahan yang Allah telah sediakan kepada kita di atas muka bumi ini tanpa melakukan kerosakan. Ingatlah, setiap amal perbuatan kita ini akan dipersoal oleh Allah, walau sekecil-kecil zarah, dan tidak akan terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalanlah serta bermusafirlah untuk melihat alam yang indah ini. Pandanglah
keindahan dunia ini dalam keadaan kita mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap apa? Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Moga dengan kalimah pujian-pujian ini, pujian-pujian kita kepada Allah ini dapat memberi kesan kepada hati-hati kita agar lebih dekat dengan Sang Pencipta keindahan ini. Seterusnya, makanlah segala rezeki yang Allah telah halalkan untuk kita dalam keadaan bersederhana. Jangan sesekali kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan untuk kita nikmati dengan sebaik mungkin. Jadi carilah makanan dan rezeki yang halal yang mana Allah dah tetapkan, dah tentukan dan ianya jelas, yang halal dan jelas yang haram. Seterusnya, berusahalah dengan kudrat dan kekuatan yang Allah telah kurniakan kepada kita sedaya mampu demi mencari keredaan Allah. Selagi mana ada hayat kita, berusahalah. Jangan sekali-kali bermalas-malas menunggu hasil daripada orang lain. Ingatlah kisah Saidina Umar yang pernah suatu hari apabila beliau nampak ahli-ahli ibadat yang hanya duduk beribadah di masjid sahaja, di samping itu mengharapkan pemberian orang. Saidina Umar terus memarahi dan memukul mereka. Kerana mereka sepatutnya berusaha mencari rezeki dahulu, barulah mereka bertawakal kepada Allah. Bukan hanya bertawakal, tapi tidak tanpa usaha sedikit pun. Allahu Akbar. Ini mendapat kemarahan Umar lah. Bila berlaku kisah ini menceritakan bahawa Umar sangat marah. Orang yang ahli ibadat yang hanya duduk di masjid dan mengharapkan bantuan orang tanpa berusaha sedikit pun. Dan akhir sekali, pengajaran yang dapat kita ambil, muslimat yang saya kasihi sekalian, sebagai Muslim, kita wajib percaya serta beriman dengan hari pembalasan yang mana selepas kita mati nanti. Selepas kita mati nanti, kita yakin bahawa di sanalah tempat pembalasan kita. Pasti kita akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Di saat itu kita akan dikumpulkan mengikut kumpulan masing-masing. Ada golongan yang beruntung dan ada juga golongan yang rugi. Di kesempatan usia yang Allah masih pinjamkan kepada kita ini, manfaatkanlah. Marilah sama-sama kita berusaha serta berlumba-lumba melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, dalam meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, demi kita menuju syurganya yang abadi. Muslimat yang saya kasihi sekalian, untuk siri ini hanya sekadar itu sahaja daripada saya. Moga apa yang kita dapat hari ini memberi manfaat kepada kita dan menjadi panduan dan dapat kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan kita, ke arah kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akhir kata, saya memohon maaf di atas khilaf bicara dan kata. Andai ada yang tersasul dan tersilap, saya mohon maaf. Dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.